Pembatalan darurat tidak dapat berkenan agung. Kuli minta pindah kerusi dari kerajaan gagal. Semalam darurat batal, hari ini belum batal. Perdana Menteri cerit lagi penting berbanding darurat. Anwar Ibrahim berkata melihat kepada cara Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tauhidin Hassan menjawab isu pembatalan ordinan darurat, pembangkang sangat yakin langkah tersebut belum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata, Tauhidin PASCO terbaru itu juga kelihatan cuba mengelak daripada menjawab pertanyaan Ahli Parlimen pembangkang dengan berselindung di sebalik Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. Tapi dalam perkara ini saya tidak mahu krisis ini berterusan. Bukan krisis antara kerajaan dan pembangkang, tetapi krisis kerajaan dengan institusi lain. Kalau tengok cara Menteri jawab, saya pasti 100% belum ada perkenan agung untuk pembatalan ordinan darurat, dan kalau itu tidak berlaku, apa maknanya? Kata Anwar. Terdahulu sidang Dewan Rakyat sesi pagi ini menjadi panas dengan isu sama ada pembatalan ordinan darurat yang diumum Tauhidin semalam sudah dimaklumkan dan diperkenan agung atau tidak. Tauhidin dilihat mengelak daripada memberikan jawapan kepada isu tersebut dengan berhujah Azizan memperuntukkan masa pada Isnin ini untuk dia menjawabnya. Setiausaha Agung PAS itu mengejutkan ramai orang apabila memaklumkan kepada Parlimen 6 ordinan darurat sudah dibatalkan sejak 21 Julai lalu. Anwar berkata, apa yang diumumkan Tauhidin itu dianggap mengelirukan Dewan Rakyat dan Azizan sepatutnya tidak boleh membenarkan dirinya terlibat dalam isu tersebut. Sebab itu yang kita minta daripada Speaker hanya satu, yang kecil saja, kerana Menteri kata dia boleh jawab tapi Speaker tak beri izin jawab. Speaker kata Isnin. Jadi saya nak Speaker putuskan agar benarkan Menteri menjawab hari ini. Kalau itu pun Speaker tak sanggup, saya duka citalah. Ada masalah besarlah kita dengan Speaker. Kalau begitu, katanya. Terdahulu seorang demi seorang ahli Parlimen Pakatan Harapan serta Warisan berdiri mendesak agar Tauhidin memberikan penjelasan sama ada pembatalan berkenaan sudah diperkenankan pihak istana atau tidak. Antara yang bangun lebih awal ialah Gobind Singh Dio, Pakatan Harapan Puchong, RSN Raya, Pakatan Harapan Jelutong, Fahmi Fazil, Pakatan Harapan Lembah Pantai dan Muhammad Syafiee Abdal, Warisan Sempurna. Bangkit mempertahankan tindakan kerajaan itu. Tauhidin menegaskan sebarang penerangan berhubung perkara itu hanya akan dibuat pada Isnin depan seperti yang ditetapkan Azhar semalam. Kata Anwar, Tauhidin tidak perlu berdolak dalik tentang keputusan yang secara jelas belum mendapat perkenan agung. Perkara spesifik begini tidak boleh jawab. Kalau yang di-Pertuan Agong perkenan, saya percaya. Semalam lagi Tauhidin jawab, katanya. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah mengemukakan permohonan agar tempat duduknya dialihkan ke blok bukan penyokong kerajaan. Alasan diberi ahli politik veteran itu, dia tidak mahu dilihat menjadi penyokong kepada kerajaan yang gagal. Justeru Tengku Razaleigh yang mewakili kerusi Gua Musang sejak 1974 berkata, untuk tujuan itu, dia mengemukakan surat permohonan kepada Parlimen agar tempat duduk dipindahkan. Surat itu dialamatkan kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun. Dengan hormatnya, suka saya memaklumkan bahawa saya tidak ingin terus berada di kerusi yang telah disediakan untuk saya dalam Dewan Rakyat bersama-sama dengan anggota Dewan Rakyat lain dalam kumpulan seolah-olah menjadi penyokong kerajaan yang ada. Dengan makluman ini, saya memohon mendapat persetujuan dan kerjasama Tuan Yang di-Pertua memindahkan tempat duduk saya ke suatu kerusi dalam Dewan Rakyat berhampiran dengan kumpulan blok bebas yang tidak menyokong kerajaan sekarang ini. Dari awal lagi saya tidak pernah menyokong atau bersama dengan kerajaan yang ditubuh yang menggunakan nama kerajaan Perikatan Nasional, katanya dalam surat tersebut. Pada 23 Mac lalu, dalam wawancara bersama portal Berita Malaysia Post, Tengku Razaleigh ataupun lebih dikenali sebagai Kuli menjelaskan dia tidak menandatangani akun bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Katanya langkah tersebut dibuat kerana dia menghormati Perlembagaan Persekutuan. Tengku Razaleigh berkata, tindakan yang diambilnya sekarang bersesuaian dengan semangat perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Pun begitu katanya, dia tidak pasti sama ada ahli Parlimen UMNO yang lain akan mengambil langkah sama seperti dilakukannya. Walau apapun yang dilakukan oleh mereka ini, saya dengan suka hati mohon berpindah ke tempat lain yang sewajarnya bersesuaian dengan semangat perjuangan Barisan Nasional UMNO, terutama sekali pengundi saya, ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia, supaya sedikit pun tidak boleh dianggap sebagai penyokong kerajaan gagal ini, katanya.
Timbul lagi kekeliruan berhubung status ordinan-ordinan darurat susulan dakwaan yang dibuat Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa, sementara Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang memberitahu Dewan Rakyat semalam yang ordinan darurat telah dibatal. Anwar berkata ia masih dalam proses, harus teliti bila membaca atau menyebar berita darurat tidak dibatalkan, ia tidak perlu pembatalan. Proklamasi 11 Mac 2021 menetapkan tempoh darurat tamat pada 1 Ogos 2021. Tak berbangkit lagi soal pengumuman yang dalam proses pembatalan ialah ordinan-ordinan darurat, Cap Anwar di Twitter hari ini. Siapan itu sebagai respons kepada artikel UMNO Online yang memetik pendapat Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan mengenai ordinan darurat. Hari ini Taqiyuddin enggan menjawab pertanyaan yang disuarakan berulang kali mengenai apakah Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan terhadap pembatalan ordinan-ordinan darurat yang diwartakan tahun ini. Ini walaupun dengan peringatan Ahli Parlimen pembangkang bahawa ia membawa implikasi besar terhadap mereka yang ada kes di mahkamah. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun menegaskan bahawa Taqiyuddin hanya dapat memberi penjelasan pada Isnin minggu depan. Ahli Parlimen Tanjung Karang Noor Omar pula berkata jika perkara itu dibincangkan pada hari Isnin, ia hanya menjadi perbincangan akademik dan membuang masa. Berikut adalah ordinan-ordinan darurat yang diwartakan tahun ini. Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021, Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 berhubung berita palsu, Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Pindaan 2021 berhubung kuasa untuk menggunakan kumpulan wang disatukan tanpa melalui legislatif, Ordinan Darurat Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2021. Tapi memandangkan kepada perkembangan terbaru, saya rasa ada keperluan yang amat penting sekali untuk kerajaan, terutamanya Perdana Menteri sendiri menerangkan, memberi satu penjelasan yang jujur terhadap isu ordinan darurat yang dikatakan telah di-revoke pada 21 Julai yang lalu. Sebab benda ini dilakukan seakan-akan macam main-main. Kalaulah pengumuman Perdana Menteri masuk hospital kerana cerit-berit pun boleh diumumkan melalui kenyataan media, takkan benda yang sepenting ini, revocation of the ordinance of emergency, tidak boleh diumumkan kepada rakyat. Jadi saya harap kerajaan berikan perhatian yang serius terhadap benda ini. Perdana Menteri sendiri nanti akan jawab kepada kita. Ahli Parlimen Bukit Bertajam Stephen C mempersoalkan tindakan kerajaan tidak mengumumkan pembatalan ordinan darurat kepada rakyat, sedangkan masalah kesihatan Perdana Menteri sebelum ini boleh dikeluarkan kenyataan. Wakil Pakatan Harapan itu berkata, pembatalan ordinan darurat adalah perkara penting, namun ia seakan-akan dipandang remeh oleh kerajaan. Saya rasa ada keperluan yang amat penting untuk kerajaan, terutamanya Perdana Menteri sendiri, memberi satu penjelasan yang jujur terhadap isu ordinan darurat yang dikatakan telah dibatalkan pada 21 Julai lalu. Sebab perkara ini dilakukan macam main-main. Kalaulah pengumuman Perdana Menteri masuk hospital kerana cerit-berit pun boleh diumumkan melalui kenyataan media. Takkan benda sepenting ini, batalkan ordinan darurat, tidak boleh diumumkan kepada rakyat? Soalnya di Parlimen. Susulan itu beliau menggesa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menjelaskan perkara itu semasa sesi penggulungannya hari ini. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata kerajaan tidak akan menasihati Agong untuk mengisytiharkan darurat baru apabila ia tamat pada 1 Ogos. Beliau turut memaklumkan Dewan Rakyat kerajaan akan membatalkan semua ordinan darurat yang dibuat semasa ia diisytiharkan. Makluman itu nyata mengundang kritikan ramai. Bekas Perdana Menteri Najib Razak awal hari ini menemplak kerajaan atas pembatalan ordinan darurat backdated kerana takut menghadapi undian di Dewan Rakyat. Manakala Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pula mempersoalkan adakah pembatalan semua ordinan darurat itu sudah mendapat perkenan Agong.